Selamat bertemu semula dalam YouTube channel Kembara Menjejak Tapak Cikgu Hani. Pada pagi ini, cikgu berkesempatan untuk bertemu dengan salah seorang bekas pelajar cikgu iaitu Hawa Dalina Abdul Halim. Cikgu berkenalan dengan Hawa semasa cikgu mengajar di SMK Mutiara Impian, Sekolah Sukan Negeri Pulau Pinang pada tahun 2008 dan 2009. Pada masa itu, cikgu mengajar tingkatan 6 Bahasa Melayu, dan antara pelajar cikgu yang masih segar dalam ingatan cikgu sehingga hari ini ialah Hawa. Semasa cikgu mengajar di Mutiara Impian, cikgu juga mempunyai sebuah pusat tuition iaitu pusat tuition Susur Bistari, di mana di pusat tuition ni cikgu memfokus kepada pelajaran membaca pantas untuk kanak-kanak berumur 3 hingga 6 tahun. Pada satu tahap, cikgu rasa cikgu tak mampu nak handle pusat tuition ni, dan pada masa tu sebahagian daripada pusat tuition ni perjalanan yang cikgu buat di rumah. Jadi pada masa itu cikgu teringat murid cikgu ini, Hawa. Cikgu terfikir untuk mengajak Hawa bersama-sama mengendalikan program membaca pantas di pusat tuition cikgu yang beroperasi di rumah pada masa itu. So pada hari ini cikgu berkesempatan untuk bertemu dengan Hawa. Hawa mungkin boleh kongsikan bersama-sama pengalaman ataupun kisah-kisah yang pernah kita kongsikan bersama suatu masa dahulu. Okey, bila cikgu tanya balik macam mana kenangan kita kan, saya nak kongsi sikit. Mula-mula lah saya jumpa cikgu. Mula-mula saya jumpa cikgu waktu tu tahun 2008. Saya 6 rendah. First time saya nampak Cikgu Jah dekat Mutiara Impian sebab cikgu mengajak saya bahasa Melayu. Kemudian habis tingkatan 6 atas, saya rasa saya tak ada kerja dekat mana-mana. Menganggur saja, duduk dekat rumah, tunggu result. Lepas tu tunggulah kalau dapat tawaran belajar kat mana-mana kan. Kemudian satu hari tu saya dapat satu mesej daripada Cikgu Jah. Kemudian saya buka, saya baca. Mesej tu cikgu tulis, Hawa boleh tolong cikgu tak? Saya macam, tolong apa? Cikgu nak saya tolong apa? InsyaAllah saya boleh tolong. Boleh tak Hawa bertolong cikgu mengajar dekat kelas membaca cikgu? Kemudian saya fikir balik, boleh ke saya buat ni? Kemudian cikgu jawab, cikgu kata boleh sebab Hawa dah ada pengalaman belajar masa tingkatan 6 kan. Jadi saya pun okeylah, saya cubalah cikgu, saya cuba. Kemudian daripada percubaan itulah saya start mengajar kanak-kanak dengan kaedah phonics ni, daripada mengajar di rumah Cikgu Jah. Kemudian sampai satu masa Cikgu Jah kena transfer ke kampung halaman. Cikgu Jah bagi bisnes tu dekat saya. Benda yang saya langsung tak pernah imagine, tak pernah expect yang saya dapat rezeki yang macam tu. Jadi di situlah bermulanya perjalanan kelas fonik saya daripada tahun 2010, awal tahun 2010 sampai saya berhenti seketika sebab saya sambung belajar. Dan lepas saya sambung belajar, saya tak fikir benda lain dah. Saya terus fikir kelas fonik adalah salah satu benda yang saya akan buat sebagai kerjaya saya waktu tu. Masa cikgu sedang mencari seseorang untuk bantu cikgu di pusat tuition tu, cikgu memang tak terfikir yang lain lah. Memang nampak dalam fikiran cikgu memang cikgu nak panggil Hawa. Sebab cikgu memang dari mula cikgu percaya Hawa boleh tolong cikgu. Dan sejak hari itu Hawa pun mulalah datang ke rumah cikgu, mengajar membaca dari rumah cikgu. Dan semasa Hawa mengajar, cikgu memang berhati Hawa mengajar. Ciri-ciri seorang guru, ciri-ciri
seorang pendidik tu memang ada pada Hawa. Sebab masa Hawa mengajar tu, cikgu nampak pertama budak-budak suka dekat Hawa. Pilih nak mengajar, nak belajar dengan Hawa lebih daripada pilih nak belajar dengan cikgu. Ditambah pula masa tu Hawa dia ada kaedah yang menarik pelajar untuk suka. Ada permainan, ada bahan-bahan kreatif yang sangat menarik. Lepas pada itu cikgu percaya yang memang inilah orangnya yang betul yang boleh meneruskan legasi cikgu dalam bidang teknik membaca kaedah fonik ni. Sejak cikgu dah berpindah ke kampung halaman cikgu, keadaan tu dah tak sama. Dah totally different daripada kita bermula dulu. Waktu dekat rumah cikgu tu, kiranya tugas saya adalah bawa motor pergi rumah cikgu mengajar. Tapi bila kelas tu dah sepenuhnya bagi dekat saya anggap tu adalah satu tanggungjawab saya yang saya perlu laksanakan sehabis baik. Jadi ada banyak cabaran, ada banyak kenangan manis, kenangan pahit sebab waktu tu saya cuma naik motor. Saya bawa motor dari rumah ke rumah untuk mengajar budak-budak. Jadi satu rumah saya akan kumpulkan satu kumpulan 5 orang. Petang, malam 5 orang. Jadi berterusanlah sehingga saya dapat tawaran untuk sambung belajar di Universiti Selangor. Sebenarnya kan sebabkan cikgu yang invite saya untuk mengajar ni lah juga buka minda saya untuk minat untuk apply bahagian pendidikan kanak-kanak. Kalau tidak saya pun tak tahu sebenarnya saya nak sambung belajar ni, saya nak ambil kos apa, saya nak jadi apa sebenarnya. Jadi cikgu adalah salah seorang yang buka minda saya untuk teruskan dalam bahagian pendidikan awal ni. Jadi benda tu yang bila sebut Cikgu Jah je, saya memang takkan lupa. Saya memang akan ingat sampai bila-bila. Okay. Saya sempat untuk running lah, kita panggil running bisnes kelas fonik ni dalam jangka masa 5 ke 6 bulan lah sebelum saya dapat tawaran sambung belajar. Kemudian saya dapat tawaran untuk sambung belajar dan pengajian saya mengambil masa dalam 6 tahun juga. Jadi saya betul-betul tinggalkan kelas fonik ni di sini. Saya pergi ke universiti dan saya sambung. Jadi 6 tahun lepas tu saya balik ke sini, balik ke tempat tinggal saya tak ada benda lain lagi yang saya fikir. Saya cakap saya kena start balik apa yang saya dah pernah buat dulu. Jadi selama saya habis belajar ni, saya tak pernah ada satu kerja yang terikat dengan orang, kerja tetap ke apa, sebab memang saya start dengan fonik saja. Waktu mula saya habis belajar pun sebenarnya tak mudah tau cikgu. Kayaknya dari mula tu saya start dengan mengajar di rumah. Saya just tulis dekat Facebook saja, saya nak buat kelas tuition membaca untuk budak 4 tahun ke atas. Siapa yang nak join boleh contact saya. Jadi alhamdulillah saya dapat 3 orang je budak waktu tu. Jadi saya invite budak-budak untuk datang belajar kat rumah saya. Macam mana cikgu buat dulu kat rumah, saya apply balik. Dengan 3 budak tu duduklah dalam bilik saya. Saya ajaklah selama sejam satu session kan. Kemudian daripada 3 orang budak meningkat lagi sampai saya dapat invitation daripada seorang guru kemas. Dia minta untuk saya mengajar lepas habis persekolahan lah, tak ganggu waktu persekolahan apa. Ajar sikit lah, ada parent dekat sana yang tanya. Jadi saya pergi ke sana untuk mengajar pula budak-budak di sana. Sehingga awal tahun 2017 adalah rezeki Tuhan bagi, alhamdulillah saya boleh buka sewa. Saya dapat sewa kedai. Kedai pun taklah besar sangat, boleh lah kan. Saya sewa kedai dan dekat situlah saya mula kembangkan lagi kelas fonik saya ni. Daripada 3 orang budak, 10 orang budak, sehingga sekarang tahun 2020 alhamdulillah kanak budak-budak dah capai 40 orang setakat ni.
Tapi yang current yang ada dengan saya lah, yang bersilih ganti tu mungkin dah sampai 100 orang macam tu lah. Hawa, dari pengalaman cikgu kan membuka perniagaan di pusat membaca ni, menggunakan kaedah fonik ni kan, cikgu perhatikan, cikgu dapati kaedah mengajar membaca yang sangat berkesan, yang sangat bagus ialah kaedah fonik. Cikgu dah membuktikan murid cikgu beratus-ratus orang dah di Bandar Tasik Mutiara. Kemudian Hawa sekarang melalui fasa yang sama seperti cikgu, murid Hawa pun banyak. Dan kenapa murid banyak? Sebab impact dia sangat bagus. Kaedah membaca, kaedah fonik ni ialah yang sangat mudah difahami oleh pelajar, sangat mudah diaplikasikan, dan kanak-kanak boleh membaca dalam masa yang sangat pantas. Even dulu anak-anak cikgu pun bisnes ni pun bermula daripada pengalaman cikgu juga. Cikgu dulu, anak-anak cikgu memang diajar membaca dengan menggunakan kaedah fonik. Di mana anak-anak cikgu kedua-duanya boleh membaca dalam masa 3 bulan dengan lancar tanpa mengenal nama huruf. Nama huruf ABC semua tak kenal, tapi dah lancar membaca. Jadi cikgu memang sangat yakin, optimis yang bisnes Hawa ni ataupun apa yang Hawa buat sekarang ni memang boleh pergi jauh. Dan Hawa membantu ibu bapa hari ini untuk merealisasikan cita-cita untuk anaknya membaca seawal yang mungkin. So Hawa, apa perancangan Hawa seterusnya untuk memperluas lagi bidang membaca dengan kaedah fonik ni? Kalau cikgu tanya saya tentang perancangan kan, perancangan saya sangat banyak untuk masa depan. Salah satunya memang saya nak kembangkan pusat tuition, nak cari tempat yang lebih selesa, yang lebih kondusif untuk anak-anak. Saya panggil anak-anak fonik. Untuk anak-anak fonik saya lebih boleh meneroka, lebih kreatif untuk belajar kan. Lagi satu, saya nak ada buka cawangan yang banyak, sebab sekarang ni saya buat kelas bukannya budak-budak dari sekitar saja, bukan dari Sipampat, bukan dari Mutiara Impian, malahan dari Nibong Tebal, dari Jawi, dari Juru, dari Pematang Pauh pun ada yang datang. Saya sampai kadang-kadang saya tanya parent, boleh ke ni? Saya memang dah tak boleh keluar untuk buat home tuition. Tapi boleh ke yang jauh tu datang dekat saya? Dia bercakap untuk anak-anak semua, mereka boleh, mereka sanggup. Jadi saya fikir balik, kalau parent sanggup untuk hantar anak-anak jauh, apalah sangat saya kalau dia bagi rezeki lebih, saya buka cawangan untuk mudahkan semua orang. Sebab bagi saya pendidikan ataupun membaca ni sangat penting untuk kanak-kanak. Kalau kata dia tak mula dengan membaca, dia tak boleh nak buat apa. Contohnya nak jawab soalan ke, nak baca apa-apa pun tak boleh. Dengan membaca ni lah satu langkah kanak-kanak akan pergi ke hadapan lagi. Itulah antara perancangan saya lah cikgu. Saya rasa macam kelas. Saya lagi pun ada juga, bukan saya nak cerita sikit tentang kita boleh bantu orang ramai. Kadang ada yang datang dekat saya sendiri-sendiri, yang parent pun tak tahu dia mai kelas, parent pun tak tahu sebenarnya kelas ni kena bayar. Jadi saya macam okay, as long as awak nak belajar dengan cikgu tak charge pun tak apa, mai lah. Macam tu. Nampaknya setakat di sini sajalah perkongsian kita dalam kembara menjejak tapak Cikgu Hani bersama-sama Hawa Dalina. Cikgu nak ucapkan terima kasih banyak-banyak pada Hawa kerana sudi bersama-sama dengan cikgu pada hari ini. Semoga kita bertemu lagi pada masa hadapan. Cikgu doakan Hawa maju jaya dan kelas fonik membaca Hawa berkembang maju, bukan saja sebagai mata pencarian, tapi kita membantu anak-anak mendapat hak mereka, iaitu kebolehan membaca. Sekian, terima kasih. Hai.
Saya Hawa, bekas pelajar Cikgu Hani. Jadi, you all ramai-ramai jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Cikgu Ujah, Kembara Menjejak Tapak by Cikgu Hani. Bye!